Okey, boleh semua? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Semua hari ini sihat? Semua datang hari ini? Masih tahu dia tak datang lagi? Oh, okey. Tak apa, tak apa. Kak Ram mana belum balik kampung? Balik kampung? Masih di kampung. Cik Ana mana? Pergi Gudang Ledang? Kau main lagi. Jalan aja. Apa dia? Honeymoon? Allah. Honeymoon ke Hanista? Hanista. Oh. Dah tua-tua Hanista lah, bukan honeymoon. Okey lah, tak apalah. Bagi chance lah Hanista lah. Okey, hari ni muka surat apa kita? 81. 81? Sekejap, muka surat saya berbeza ke? Hadis 268 lah, tu betul. Kalau 81 masih lagi bab yang sebelumnya. Masih bab 12 kan? Okay, bab 12. Bab sama ya dengan Saza? Bab sama, okay. Bab 12 iaitu perihal bersetubuh lalu mengulanginya dan menggilir isteri-isteri dengan satu kali mandi. Jadi kita ada dua hadis dalam bab ini. Bab hadis yang pertama nombor 267 dah selesai ya kita bincangkan. Jadi pagi ini kita nak selesaikan perbincangan pada hadis yang kedua di hadis nombor 268. Okay, minggu lepas lah. Yang hadis 267 ingat tak tentang apa ni? Apa dia Kasum? Apa yang dua hukum tadi? Tentang apa tu? Oh, mandi. Mandi kalau nak mengulanginya lagi ada dua hukum. Okay. Apa pertama apa? Tidak wajib. Mustahab. Tidak mustahab, mustahab wajib. Jadi yang jumhur, majoriti mustahab. Okay, pendapatnya mustahab. Itu berwuduk lah. Itu hukum wuduk. Mengambil wuduk antara dua jima'. Okay? Itu hukum mengambil wuduk antara dua jima'. Adakah perlu untuk kita mengambil wuduk kalau kita nak ulang kembali jima' itu dengan pasangan? Jadi kalau mandi ni, kata mandi junub di antara dua jima' tidak wajib. Itu pandangan yang ni lah. Pandangan yang majoritinya. Okey baik, seterusnya di sini hadis 268 kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muadz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi as-sa'ati al-wahidah minal laili wan nahari.
Wahunna ihda asyrata. Qala qultu li Anasin. Awakana yutiqu? Qala kunna natahaddathu annahu a'tiya quwwata thalathina. Wa qala Sa'idun an Qatadata inna Anasan haddathahum tis'u niswatin. Maksudnya, Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Muaz bin Hisham meriwayatkan kepada kami, dia berkata, ayahku meriwayatkan kepadaku dari Qatadah, dia berkata, Anas bin Malik meriwayatkan kepada kami, dia berkata, dahulu Nabi SAW menggilir isteri-isteri baginda dalam satu waktu, pada malam dan siang hari. Jumlah isteri Nabi saat itu ialah 11 orang. Aku bertanya kepada Anas, apakah baginda sanggup melakukannya? Maknanya ada tak Nabi itu memiliki tenaga lah nak menggilir isteri itu kan, 11 orang dalam satu malam. Jadi Sa'id di sini, dia menjawab, Anas kata, dahulu kami sering membicarakan bahawa Nabi diberi kekuatan setara dengan 30 orang lelaki. Sa'id meriwayatkan dari Qatadah bahawa Anas menyampaikan kepada mereka jumlah isteri Nabi saat itu adalah 9 orang. Okey. Jadi ini kita panggil sebagai nak menguatkanlah hadis nombor 267. Kalau hadis 267, Aisyah kan hadis itu, Aisyah kata fayatufu ala nisaihi. Aisyah cuma kata itu sahaja. Okey. Aisyah kata Nabi menggilir isterinya. Bila masuk hadis 268, hadis ini dia lebih spesifik. Menceritakan tentang masa, kemudian jumlah isterinya berapa, kan diceritakan begitu. Jadi kalau kita lihat pada hadis 268 di sini, diterangkan kepada kita bahawa tentang kekuatan juga yang ada pada Nabi SAW dalam hal jima' itu tadi. Okey, seterusnya kita masuk pada syarah hadis. Dalam hadis kita ada seorang perawi bernama Muaz ibn Hisham. Muaz ibn Hisham, dia ini adalah Muaz bin Hisham ad-Dastuwai. Dan perawi sanad ini seluruhnya berasal dari Basrah. Perkataan seterusnya kita ada fissa'atil wahidah, dalam satu waktu. Maksudnya adalah dalam waktu tertentu, bukan satu jam yang dikenal dalam istilah ahli hisab. Jadi dalam teks bahasa Arab itu kan disebut dalam satu waktu. Fisa'ah. Biasanya kalau kita guna fisa'ah, ini maksudnya satu jam. Kita faham begitu dalam bahasa Arab. Namun di sini terangkan kepada kita, fisa'atil wahidah dalam satu masa ni bukan bermakna satu jam. Tetapi kita kata dalam satu waktu yang tertentu. Macam kita kata masa tu, selalu kita gunakan ayat tu kan, masa tu dia tu makan banyak sangat. Jadi masa tu tak tahu masanya berapa. Adakah 1 jam, 2 jam, 3 jam? Wallahu alam. Cuma kita guna perkataan masa itu. Perkataan masa itu difahami secara perkataan yang umum lah. Bukan bermaksud dengan 1 jam. Baik, seterusnya kita ada perkataan minal laili wan nahari. Pada malam dan siang hari. Huruf waw di sini bermakna au. Okey, waw kan ada minal laili wan nahar, tengah tu ada wa kan. Okey, jadi di kalangan para ulama syarah hadis, mereka kata wa di sini maksudnya au. Au tu maknanya atau. Bukan maksud dan. Okey. Jadi kita faham begitulah yang ditegaskan oleh Al-Karmani. Kemungkinan huruf waw di sini tetap dengan makna aslinya iaitu dan. Jadi ada di kalangan para ulama hadis mengatakan, contohnya Al-Karmani, ada yang lain kata perkataan waw itu kita faham dengan maksud dan lah, tak perlu nak tukar dengan atau. Jadi kita faham begini, dia letakkan dengan satu kesimpulannya di akhirnya, kata artinya satu waktu tersebut adalah bahagian paling akhir dari malam
atau siangnya. Dan, okey, dan bahagian paling awal dari malam atau siangnya. Kalau lihat nota kaki di bawah itu, iaitu akhir siang dan awal malam. Atau sebaliknya, akhir malam dan awal siang. Faham tak? Subuh-subuh. Itu akhir siang. Akhir malam, awal siang. Okey, akhir malam, awal siang tu bila? Ya, saya tahu malam. Nak masuk waktu subuh. Kalau awal malam, maghrib ke lepas isyak? Awal malam, maghrib ke lepas isyak? Awal malam tu, betul lah, maghrib ke lepas isyak? Solat malam mula bila? Solat malam, saya tak kata solat tahajud. Selepas isyak. Tarawih kan? Itu awal malam. Okey? Lepas isyak. Jadi fahamnya gitu. Kalau maghrib belum lagi. Maghrib tu masih senja tau. Kan? Maghrib tu masih senja. Maknanya memanglah kita kata pergantian malam dan siang, tapi maghrib ni lah masa waktu masuk senja. Jadi kalau kita kata awal malam, kita ambil masa kita nak solat malam lah gitu. Kita faham sedemikian. Okay? Jadi itulah antara masa lah Nabi SAW bersama dengan isteri-isteri baginda. Baik, perkataan wahunna ihda asyrata. Jumlah isteri Nabi saat itu 11 orang. Betul? Sembilan. Ibn Huzaimah berkata, hanya Muaz bin Hisham seorang diri yang meriwayatkan hadis ini dari ayahnya. Sa'id bin Abi Arubah dan yang lainnya meriwayatkan dari Qatadah. Mereka mengatakan tis'u niswah. Jumlah isteri Nabi saat itu 9 orang. Siapa kalau 11 orang tu siapa? Pertama siapa? Khadijah. Kedua? Ikut urutan. Saudah. Bukan Saudah, Saudah. Sebut elok-elok nama. Saudah. Saudah tu orang Melayu kita Saudah. Saudah. Kalau bahasa Arab sin waw dal tak marbuta. Saudah. Okey, seterusnya yang ketiga Aisyah. Kita sebut Aisyah. Sepatutnya Aisyah. Okey, Aisyah. Jadi Khadijah, Saudah, Aisyah. Ketiga Hafsah dulu ke Ummu Salamah dulu? Dah sudah. Siapa dulu? Siapa dulu? Hafsah dulu ke Ummu Salamah dulu? Ada tiga. Tiga apa? Hafsah dulu. Hafsah dulu. Okay. Baru Ummu Salamah. Lepas tu Zainab. Lepas Zainab? Lepas Zainab? Ummu Salamah dah sebut. Zainab lagi satu. Apa beza Zainab nombor satu, Zainab nombor dua? Tak, saya tanya Zainab. Kenapa tiba-tiba masuk Ummu Salamah? Apa beza Zainab satu dengan Zainab dua? Nabi ada dua isteri nama Zainab. Okay, apa beza Zainab yang pertama dengan Zainab yang kedua? Apa dia Kak Zah? Bekas isteri Zaid. Itu nombor satu ke nombor dua? Dua. Nombor dua. Nombor satu bukan bekas isteri Zaid. Nombor satu hidup 2-3 bulan je dengan Nabi SAW. Okay, Zainab tak lama. Okay, so tadi dah berapa dah? Saya sebut. 7. Lagi satu? Maimunah last. Juwairiyah lagi? Sikit lagi Sakinah.
Sofia. Okay, Sofia. Okay, lepas Sofia, Ummu Habibah. Dah berapa dah tu? 9. Apa pula? Dah 10 lah. Okay, lepas tu last sekali baru Maimunah. Jadi 11 lah semuanya. Itu hamba. Dia bukan isteri. Dia hamba Nabi SAW. Okey, 11 Sekarang ni kita kata 11 kan. Tapi Khadijah tak ada. Itulah. Tapi Khadijah tak ada. Betul tak? So dalam keadaan yang nak menggilir tu, Khadijah tak ada. Macam mana boleh jadi 11? Lepas tu Nabi kahwin. Okey, tadi kita kira kita masukkan nama Khadijah. Betul tak? Bila Khadijah dah tak ada jadi berapa? 10. Okey. Kenapa jadi 9 tadi? Sebab Zainab dah tak ada. Okey, so tinggal berapa? 9. Tapi Saudah tak ada. Saudah bagi giliran je pada Aisyah. Macam mana? Saudah tak ada. Saudah dah hadiahkan giliran malam dia pada Aisyah. Dan dia kata pada Nabi, dia isteri, tapi isteri tua tahu tapi hidup lama. Dia isteri yang paling tua, dia kata tak apa. Dia takut sebab Nabi dah ada ramai wanita kan. Jadi dia dah tua. Dia takut Nabi ceraikan dia, dia kata pada Nabi, aku bahagi giliran malam aku pada Aisyah. Sebagai rasa ihsan dia lah. Jadi Nabi tak ceraikan dia lah, maknanya dia tetap kekal jadi Ummahatul Mukminin. Itu juga satu tindakan yang bijak lah bagi saya. Sebab kalau kita kekal jadi Ummahatul Mukminin tu, maknanya dalam keadaan yang mulia. Nanti kalau di syurga bertemu dengan Nabi SAW, masih jadi isteri Nabi SAW, begitu keadaannya. Jadi sebab tu Saudah ni dia risau, dia bimbang. Jadi dia bahagi, dia hadiahkan malam dia tu pada Aisyah. Jadi Aisyah ada 2 malam dengan Nabi SAW. So sekarang macam mana? Okay, tak apalah, bacalah dulu. Nanti boleh jawab. Okay. Al-Bukhari telah mengisyaratkan riwayat Sa'id bin Abi Arubah secara muallaq di sini. Lalu beliau meriwayatkannya secara mausul, tersambung sanadnya 12 bab sesudah ini. Dengan lafaz, kana yatufu ala nisa'ihi fil laylatil wahidati walahu yawma idzin tis'u niswa. Baginda SAW menggilir isteri-isteri baginda dalam satu malam. Saat itu, isteri baginda berjumlah 9 orang. Jadi riwayat yang kata 9 orang itu lebih kuat lah. Okay? Maknanya lebih ramai yang meriwayatkan tentang isteri Nabi 9 orang pada waktu itu. Dalam sahihnya, Ibn Hibban mengkompromikan makna kedua riwayat tersebut dengan menyatakan bahawa keduanya berkaitan dengan 2 kondisi. Jadi ada 2 keadaan, dia kata. Akan tetapi dia keliru dalam ucapannya. Dia kata, kondisi pertama terjadi pada awal baginda tiba di Madinah. Yang 11 orang tu lah. Dan saat itu beliau memiliki 9 isteri. Adapun kondisi kedua terjadi pada akhir hayat baginda dan saat itu baginda sudah memiliki 11 isteri. Sudah tu maksudnya termasuk yang hidup dan yang mati, isteri Nabi. Okey, di akhir hayat baginda. Jadi nampaknya macam betul. Masa Nabi hidup, isteri yang bersama dengan baginda 9. Kemudian bila di akhir hayat baginda, maknanya Nabi dah meninggal dunia, yang kekal, yang menjadi isteri Nabi itu ialah 11 orang. Jadi ini cara Ibn Hibban dia mengkompromikan kedua-dua hadis itu. Dia gabungkan kedua-dua maksud hadis yang kata 9, yang kata 11 dan juga 9 isteri. Baik, seterusnya. Letak kekeliruannya dia kata di sini, tapi dia kata apa yang disebutkan Ibn Hibban itu sepertinya kelirulah.
Kerana bila kita lihat kembali, dia kata letak kekeliruannya adalah sebagai berikut. Sebenarnya ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, sebab tadi kata awal beliau tiba di Madinah 9 isterinya, kan? Tapi kalau kita lihat balik sejarah, masa Nabi tiba saja di Madinah, isteri Nabi seorang saja, iaitu Saudah. Jadi dibetulkanlah pendapat tadi ya. Kemudian beliau membina rumah tangga dengan Aisyah di Madinah. Jadi Saudah ni dinikahi semasa di Makkah. Fahamnya begitulah kan. Okay, jadi bila sampai ke Madinah, Saudah Makkah ke? Sekejap macam kat Madinah juga. Madinah, maaf saya silap. Madinah. Tapi setelah itu baru Nabi SAW menikahi Aisyah di Madinah. Saudah masih lagi di Madinah, tapi dalam masa yang samalah. Dia tak silap saya beberapa bulan setelah itu. Okay. Setelah Nabi menikahi Saudah, kemudian Nabi menikahi Aisyah di Madinah. Lalu beliau menikahi Ummu Salamah, Hafsah dan Zainab binti Khuzaimah pada tahun ketiga dan keempat hijrah. Maknanya ketiga-tiga wanita ini Nabi nikahi pada tahun ketiga dan keempat hijrah. Seterusnya Nabi menikahi Zainab binti Jahsy pada tahun kelima hijrah. Selanjutnya menikahi Juwairiyah pada tahun keenam hijrah. Kemudian Safiyah, Ummu Habibah dan Maimunah. Berapa dah tu? 10. Okay, 10. Pada tahun ke-7 hijrah. Bersama mereka itulah Nabi SAW membina rumah tangga sesudah hijrah ke Madinah. Demikianlah berdasarkan riwayat yang masyhur. Jadi masa di Madinah Nabi ada 10 orang isteri. Betul tak saya kira? Okay, sebab yang 11 Khadijah tak ada. Okay, jadi yang kita ambil ialah 10 ketika Nabi di Madinah. Kemudian ada Raihana. Okay, Raihana. Mengenainya, para ulama berbeza pendapat. Raihana ini adalah salah seorang tawanan dari Bani Quraizah. Ibn Ishaq menegaskan bahawa beliau SAW menawarkan kepadanya untuk dinikahi dan memasang hijab baginya kerana menjadi salah satu dari ummahatul mukminin. Namun Raihana lebih memilih untuk tetap berada sebagai hamba wanita Nabi SAW. Menurut pendapat majoriti ulama, Raihana meninggal sebelum Nabi SAW wafat, yakni pada tahun ke-10 Hijrah. Jadi Raihana ni tak dianggap sebagai isteri lah kerana dia menolak untuk menjadi isteri Nabi SAW dan dia kekal menjadi hamba baginda SAW. Seterusnya kita di sini dikata demikian pula kita ada Zainab binti Khuzaimah. Ini beza Zainab binti Jahsy dengan Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah, dia meninggal dunia tidak lama sesudah Nabi SAW berumah tangga dengannya. Ibn Abdul Bar mengatakan dia hidup bersama Nabi SAW selama 2 atau 3 bulan sahaja. Jadi tak lama dengan Nabi. Sebab tu ramai yang confuse antara Zainab binti Khuzaimah dengan Zainab binti Jahsy. Dan riwayat tentang Zainab binti Khuzaimah ni pun tak banyak lah kerana singkat usianya dengan Nabi SAW. Kalau Zainab binti Jahsy tu tadilah yang kita kata mantan kepada isteri Zaid bin Harithah yang dinikahi oleh Nabi SAW setelah diceraikan oleh Zaid. Baik, seterusnya. Berdasarkan hal itu, jumlah isteri yang berkumpul bersama Nabi SAW tidak lebih dari 9 orang. Maknanya 9 lah yang dengan Nabi SAW. Tadi ada 10 kan, kita baca kan. Kemudian bila Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia, jadi 9. Jadi betul lah riwayat yang kata bahawa yang bersama dengan Nabi pada waktu itu ialah 9 isteri baginda. Okey, seterusnya. Padahal Saudah telah memberikan gilirannya kepada Aisyah seperti yang akan dijelaskan pada tempatnya. Dengan demikian, riwayat Sa'id bin Abi Arubah lebih kuat. Namun, riwayat Hisham dapat dimaknai bahawa
Maria, Nabi ada seorang lagi ya, hamba wanita bernama Maria Al-Qibtiyah. Tadilah yang sebut. Jadi Maria dan Raihana adalah dua hamba wanita Nabi SAW yang Nabi bersama dengan mereka. Ditambahkan ke dalam jumlah ke-9 isteri beliau tersebut, lalu secara global disebut dalam deretan para isteri beliau. Jadi kenapa ada 11 tadi? Kerana ada sebahagian di kalangan para ulama mereka masukkan Maria dengan Raihana. Sebab tu dia jadi 11. Namun sebenarnya Maria dengan Raihana bukan isteri Nabi SAW, adalah hamba dalam pemilikan baginda SAW yang Nabi bersama dengan mereka berdua. Okay, Maria ada anak kan, namanya siapa? Ibrahim. Sempat berapa lama dengan Nabi? Ibrahim. Berapa? 1 tahun 8 bulan. Betul Kak Zah? Mana Kak Zah dapat info tu? Baru baca. Kat mana baca Kak Zah? Buku apa? Tengok video. Oh, video apa? Banyak soal. Tak tahu nak tahu source dia tu. Sumbernya sahih ke tidak? Tak tahu juga. Saya pun tak tahu 1 tahun 8 bulan ke apa. Tapi yang saya tahu Ibrahim ni dia meninggal dalam usia yang kecil. Tak sempat membesar lah kan. Tak sempat kanak-kanak, tak sempat kita kata lari jalan ke boleh faham bahasa tu semua tak sempat. Jadi itu je lah anak Nabi SAW yang kita kata yang terakhir lah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ambil juga ya anak lelakinya. Okey, baik seterusnya. Ad-Dimyati memaparkan dalam kitab sirah yang disusunnya, siapa-siapa saja menurut telaah yang dilakukannya, isteri yang pernah berumah tangga dengan Nabi SAW yang hanya sempat diakad oleh beliau, yang ditalak sebelum membina rumah tangga dengan beliau, atau yang hanya dipinang tanpa terjadi akad pernikahan. Jadi ada ramai sebenarnya wanita yang sebenarnya diakad oleh Nabi, ditalak oleh Nabi SAW. Cuma kisah-kisahnya tidak dipaparkan lah. Dari situ totalnya mencapai 30 orang wanita. Ramai. Dalam kitab Al-Mukhtarah dari jalur lain dari Anas disebutkan, Baginda SAW menikahi 15 orang wanita. Baginda SAW membina rumah tangga dengan 11 orang dari mereka, dan ketika wafat baginda meninggalkan 9 orang isteri. Abul Fatah Al-Ya'muri dan Al-Mughaltai juga memaparkan nama-nama para isteri Nabi tersebut. Jumlah yang dipaparkan oleh keduanya lebih banyak daripada jumlah yang dipaparkan oleh Ad-Dimyati. Namun Ibnul Qayyim menolak pernyataan tersebut. Sebenarnya terkumpulnya jumlah yang sedemikian banyak itu kemungkinan dikarenakan perselisihan pada sebahagian nama. Dengan kata lain, jumlah tersebut masih boleh berkurang. Wallahu a'lam. Jadi yang kata ada 30 ataupun lebih daripada 30 orang wanita yang pernah Nabi SAW nikahi, bagi saya riwayat-riwayat ini tidak tepat. Riwayat yang tidak kuat. Kerana yang 11 wanita ini, yang kita perakui sebagai isteri Nabi SAW, kenapa disenaraikan ialah kerana kita dapati nama-nama mereka sering terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW dan diperakui oleh baginda sendiri sebagai isteri Nabi SAW. Sebab tu 11 wanita itu merupakan yang paling muktamad lah. Yang lain tu mungkin cuma kabar-kabar sahaja, wallahu a'lam, tidak dapat dikenal pasti kesahihannya. Tapi memang ada kisah Nabi SAW yang dah nikah tapi kemudian Nabi ceraikan sebelum bersama. Kerana dia menghina Nabi SAW pada waktu itu, jadi Nabi lepaskan dia. Ada kisah-kisah juga yang begitulah dalam riwayat-riwayat yang sahih. Cuma nak kena buka lagi lah, nak kena baca lagi lebih lah. Cuma bagi saya kalau benda tu tak penting, tak perlulah untuk dibincangkan. Okay, yang kita faham, yang perlu kita ambil iktibar ialah pada kisah yang mana Nabi bernikah, Nabi berumah tangga, bagaimana rumah tangga yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dengan wanita-wanita yang 11 orang itu, itulah yang kita ambil sebagai contoh dan teladan. Yang lain-lain tak perlulah, tak ada kepentingan. Okey, baik seterusnya. Perkataan, awakana, apakah beliau, dengan memfathahkan huruf waw, ini adalah perkataan Qatadah. Okey, tak apa, tinggalkan saja perkataan itu.
Lihat pada perenggan dalam riwayat Al-Ismaili dari jalur Abu Musa dari Muaz bin Hisham tercantum lafaz arba'ina. Dalam hadis ada berapa tadi? Kekuatan Nabi dalam hal jima' tu tadi disebutkan berapa? 30 orang lelaki. Tetapi ada riwayat yang menyebutkan 40 orang lelaki. Disebutkan begitu. Dalam riwayat Al-Ismaili dari jalur Abu Musa dari Muaz bin Hisham tercantum lafaz arba'ina, 40, bukan 30. Namun dalam riwayat itu, dalam sanad riwayat itu syaz, iaitu lemah. Syaz ni riwayatnya bagaimana? Riwayat syaz riwayat yang lemah. Okey, tapi riwayat syaz tu bagaimana? Apa yang menyebabkan kita kata riwayat itu syaz? Kak Zah. Tak hafal? Bukan tak hafal. Cik Ia buka buku. Macam mana? Riwayat tak kuat. Ingatan tak kuat. Tak. Riwayat syaz bukan ingatan tak kuat. Macam mana Cik Ana? Cik Ana pula Cik Ah. Dia baca kat belakang. Effort. Masya Allah, tabarakallah. Okeylah, baguslah daripada Google. Apa ni Cik? Okey, tak apa Cik Ana, baca. Okey. Dilihat glossary di belakang ni ya. Okey. Effort bagus. Effort tu lah yang kita nak kan. Daripada entah aku tak tahu benda kan. Riwayat perawi thiqah yang menyelisihi riwayat perawi thiqah yang lain. Maknanya, kalau Kak Zah, tadi Kak Zah kata ingatan tak kuat kan? Kalau kita kata perawi thiqah ingatannya kuat. Okey? Seseorang perawi tak boleh kita panggil dia thiqah kalau ingatan dia tak kuat. Jadi bila kita kata ini perawi thiqah bermakna ingatan dia sangat kuat. Cuma masalahnya dalam hadis ini, kenapa kita kata syaz? Dia perawi thiqah tetapi ada perawi thiqah yang lain melebih kuat daripada dia. Dan riwayat itu menyelisihi. Kita nampak ada dua orang yang kuat ingatan. Tapi kenapa riwayat perawi kuat yang A ini ianya menyelisihi riwayat perawi kuat yang B, C, D, E, F, G. Itu yang menyebabkan kita kata riwayat perawi A itu lemah walaupun dia thiqah. Kerana ada banyak riwayat daripada perawi-perawi thiqah yang lain lebih kuat daripada perawi A. Sebab tu kita panggil ia sebagai perawi yang thiqah, perawi yang riwayat yang syaz. Tapi dia tak ada kena mengena dengan perawi tu. Perawi tu okey. Cuma dia menyelisih saja. Sekarang kita ada riwayat A. Contoh riwayat ni thiqah perawinya. Kalau kita kata perawi ni thiqah bermakna kita terima. Boleh pakai, tak ada masalah. Cuma bila kita rujuk pada riwayat-riwayat yang lain. B, C, D, E lah. Maknanya ada 4 riwayat. Hadis sama tau. Okey, tapi ada 4 riwayat yang lain. Semua ini ialah perawi yang thiqah. Cuma masalahnya, kenyataan statement daripada riwayat A ini dia tak sama dengan statement daripada B, C, D, E. Sedangkan yang B, C, D, E ini sama kenyataan. Semua dia cakap benda sama. Kemudian tiba-tiba datang perawi A ni kata benda yang lain. So dalam hal ini kita akan lebih menerima yang perawi A, B, C, D, E. Dan kita dapati bahawa riwayat dia ini adalah syaz. Sebab ianya menyelisihi riwayat-riwayat perawi thiqah yang lain. Dan mereka juga kita dapati lebih thiqah daripada perawi dalam riwayat A. Okay, so ini kita panggil sebagai riwayat yang syaz. Dan riwayat syaz ini lemah. Tak boleh untuk kita ambil ia sebagai hujah lah. Biasanya begitu. Melainkan kalau ada sokongan daripada riwayat yang lain. Baik, seterusnya ya. Akan tetapi dalam kitab Marasil Tawus disebutkan seperti itu, lalu ditambahkan kalimat fil jima'i, dalam berjima' iaitu bersetubuh.
Dalam kitab Sifatul Jannah karya Abu Nuaim pun diriwayatkan dari jalur Mujahid juga. Lafaz seperti itu lalu ditambahkan min rijali ahlil jannah, dari para lelaki penghuni syurga. Sementara dari hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan secara marfu' tercantum dengan lafaz u'titu quwwata arba'ina fil batshi wal jima'i. Aku diberi kekuatan setara dengan 40 orang lelaki dalam hal kekuatan menghadapi musuh dan jima'. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i yang disahihkan oleh Al-Hakim dari hadis Zaid bin Arqam secara marfu' tercantum lafaz innar rajula Innar rajula min ahlil jannati la yu'ta quwwata mi'atin fil akli wasyurbi wal jima'i wasyahwa. Sesungguhnya seorang lelaki penghuni syurga. Ini cerita lelaki penghuni syurga ya, bagaimana sifat mereka, keadaan diri mereka. Nabi kata seorang lelaki penghuni syurga Allah berikan kepada dia dengan kekuatan 100 lelaki dalam hal makan, minum, jima' dan syahwat. Macam mana? Kuat. Kuat. Kita kan, kita faham macam ni. Masa dekat dunia, makan, minum, jimat dan syahwat ni kena jaga kan? Betul tak? Dia ada batas kan? Dalam syurga tak ada batas. Okay? Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah kata dekat dunia ni tak boleh buat, bermakna dekat syurga nanti ada balasannya. Kita sabar kan? Makan, kita makan berpada-pada, taklah makan ikut nafsu kan. Walaupun kita suka sangat makan asam pedas tu, tapi taklah hari-hari makan asam pedas kan. sampai perut kembung. Bukan begitu cara kita ni. Minum pun kita jaga. Sebab semua tak boleh berlebihan. Makan, minum, jimat pun tak boleh berlebihan. Syahwat pun kita ada nafsu syahwat kita, tapi dia tak boleh berlebihan. Semua ini dia mesti dikawal. Namun nanti bila kita masuk syurga, Allah berikan. Makanlah nak makan apa, minumlah nak minum apa. Seorang lelaki nanti dia ada ramai bidadari. Kan ramai bidadari. Nak buat apa buatlah, Allah bagi. Sebab tu di sini Nabi kata nanti dalam syurga seorang lelaki kekuatan dia itu Allah berikan setara dengan 100 orang lelaki. Maknanya kuat. Kita kalau dekat dunia ni kita kata kita kuat pun tapi tak boleh. Kita nak makan banyak-banyak. Tak larat. Makan sikit cik anak cik ya kat Balitai pun dah tak larat dah. Baru makan sate je. Dah kenyang dah. Ayam tak makan lagi tu. Dia tak makan lagi, ada ikan lagi. Tak makan lagi semua tu. Tapi kita dah kenyang dah. Namun dekat syurga alhamdulillah Allah bagi semua kekuatan itu untuk makanlah, nak makan apa sebanyak-banyaknya, minumlah, nak minum apa sebanyak-banyaknya. Semua Allah SWT berikan. Okey, inilah yang kita panggil nikmat yang tak terhingga, nikmat yang kekal dalam syurga itu kelak. Baik, jadi di sini kita faham begini ya, berdasarkan penjelasan tersebut, calculation yang diberikan kekuatan Nabi kita SAW adalah setara dengan 4,000 orang lelaki. Kenapa jadi gitu? 40 kali 100. 40 kali 100 banyak sangat. Tak apalah dia nak kira macam itu. Ini pendapat sajalah kan, kita tak letakkan satu dengan kefahaman yang muktamad, pendapat sahaja. Cuma dia kata bila lihat kepada riwayat-riwayat ini semua, kita dapati bahawa bolehlah kalau kita kira-kira apa kekuatan yang ada pada Nabi itu setara dengan 4,000 orang lelaki lah. Jadi maknanya terlampau kuat di sana. Baik, seterusnya perkataan waqala Sa'idun. Sa'id meriwayatkan, jadi dia adalah Sa'id bin Abi Arubah. Demikian yang tercantum dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, kecuali dalam riwayat Al-Asili. Dalam riwayatnya itu, ia mengatakan dalam sebuah naskah tertulis Syu'bah, iaitu Syu'bah bukan Sa'id. Ia melanjutkan ketika menyodorkan kepada Abu Zaid di Makkah, ia menyebutkan Sa'id. Abu Ali Al-Jayyani mengomentari itulah yang benar. Kita tak ada apa-apalah. Itu tentang nama-nama perawi. Okey, baik, seterusnya. Perlu saya tambahkan, kami telah menyebutkan sebelumnya bahawa Al-Bukhari meriwayatkan secara mausul riwayat Sa'id ini, adapun riwayat Syu'bah dari Qatadah
maka Imam Ahmad yang meriwayatkannya secara mausul. Okay, itu pun tak ada apa-apa masalah. Terus perenggan yang berikutnya. Okay, baik. Ini dia cerita tentang ulasannya, tentang hadis kita ni. Bagaimana di kalangan para ulama mengulas kefahaman pada hadis yang dah kita baca tu tadi. Ibnul Munayyir memberikan ulasan hadis tentang Nabi SAW menggilir isteri-isteri baginda itu tidak menjadikan adanya tidak mengindikasikan adanya kesesuaian dengan judul bab di atas. Judul bab pasal apa? Judul bab tentang apa? Baca balik judul dulu. Ha. Satu kali mandi. Dalam hadis ada bincang tentang mandi ke tak ada? Ha? Wuduk pun tak ada. Ada ke wuduk? Okey, dalam hadis ada sebut tak tentang Nabi mandi? Ada dua hadis tau. Ada sebut tak pasal Nabi mandi? Hadis pertama kata apa? Tentang Nabi pakai minyak wangi, jangan lupa ya. Hadis pertama tentang Nabi pakai minyak wangi. Hadis yang kedua tentang Nabi menggilir isteri-isteri baginda dalam satu malam. Jadi ada tak sebut tentang Nabi mandi? Tak ada. Okey. Sebab tu Ibnul Munayyir dia kata, hadis tentang Nabi SAW menggilir isteri-isteri baginda itu tidak mengindikasikan adanya kesesuaian dengan judul bab di atas. Sebab judul bab sebut Nabi mandi satu kali. Okey? Dalam judul bab kata menggilir isteri kemudian satu kali mandi. Dalam hadis tak ada sebut pun Nabi mandi satu kali. Langsung tak sebut. Sebab tu dia kata judul bab tak menunjukkan pada apa yang terkandung dalam hadis Nabi SAW itu tadi. Hal ini boleh jadi. Jadi sebab tu Ibn Munayyir dia keluarkan pendapat dia kata hal ini boleh jadi kerana setiap menggilir mereka baginda mandi di sela-sela itu. Maknanya setiap berjimak satu kali mandi. Itu boleh jadi berlaku sebab dalam hadis tak langsung menyebutkan Nabi menggilir-gilir isteri terus Nabi mandi satu kali. Kemungkinan Nabi dah bersama dengan isteri yang A, kemudian Nabi mandi. Seterusnya Nabi bersama dengan isteri B, Nabi mandi lagi sekali. Kemungkinan itu boleh berlaku. Sebab apa? Tak disebutkan langsung bagaimana cara Nabi SAW mandi setelah menggilir-gilir isteri itu tadi. Okay, ini pendapat Ibnul Munayyir. Dia kata, dia melanjutkan. Munculnya kemungkinan ini lebih jelas dalam riwayat yang menyebutkan baginda melakukan hal itu dalam satu malam daripada dalam riwayat yang menyatakan beliau melakukannya dalam satu waktu. Jadi bila kita kata satu malam tu panjang juga masanya, kan? Dan boleh jadi Nabi SAW setiap kali bersama dengan isteri baginda itu Nabi ikuti dengan mandi junub. Itu boleh jadi kerana masa yang agak panjang juga yang disebutkan dalam hadis, iaitu satu malam. Baik, menurut saya ni siapa? Siapa? Ibn Hajar Al-Asqalani, okay, pensyarah kitab kita ini. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata macam ini. Penyebutan batasan dalam satu malam tidak begitu jelas dalam riwayat Aisyah. Dalam riwayat Aisyah ada sebut tak masa? Tak ada. Riwayat Aisyah cuma sebut apa? Nabi menggilir isteri. Tapi tak sebut berapa masanya, berapa lama ataupun bila. Cuma dia kata ada peristiwa Nabi menggilir-gilir isteri baginda SAW. Adapun dalam hadis Anas ketika disebutkan secara jelas bahawa baginda melakukannya dalam satu malam, maka ditegaskan lagi dengan beliau mandi satu kali. Demikian juga yang terdapat dalam riwayat An-Nasa'i, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Dalam riwayat-riwayat mereka yang lain dan riwayat Muslim ada juga disebutkan mandi satu kali tanpa menyebutkan satu malam.
Dan dengan adanya penyebutan batasan dalam satu waktu pada hadis Anas, maka tidak diperlukan lagi penyebutan batasan satu kali mandi. Kerana tidak mungkin atau sukar untuk dibayangkan hal itu dapat dilakukan, di samping dalam riwayat itu sudah disebutkan jima' dan mandi sekaligus. Ini pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Bagi dia nak sebut tentang mandi satu kali itu tak perlu. Sebab kemungkinan-kemungkinannya susah nak buat dan sebagainya kan, itu berbalik kepada kisah asalnya lah bagaimana. Tapi ini semua hanyalah disebut kemungkinan-kemungkinan saja. Baik, dari penjelasan itu dapat kita ketahui bahawa perkataan Al-Bukhari dalam judul bab dengan satu kali mandi adalah untuk mengisyaratkan kepada beberapa lafaz yang terdapat pada sebahagian jalur hadis ini. Jadi satu kali mandi tak ada dalam hadis, namun bila Imam Al-Bukhari dia baca hadis itu kan, ada lafaz-lafaz yang menyebabkan dia meletakkan tajuk bab dengan satu kali mandi. Jadi dia jelaskan lagi, walaupun hal itu tidak tercantum secara gamblang dalam hadis yang beliau riwayatkan ini, tetapi begitulah metod biasanya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini, kalau saya nak jelaskannya, dia ada kekuatan daripada sudut fiqhul hadis. Fiqhul hadis tu maksudnya ialah kita baca hadis, kita boleh keluarkan masalah-masalah fiqh daripada hadis itu. Jadi Imam Al-Bukhari bila dia baca hadis ni kan, satu hadis dia boleh keluarkan ada banyak hukum daripada hadis-hadis itu. Sebab tu bila dia baca hadis ini, dia keluarkan satu hukum tentang satu kali mandi. Begitu keadaannya. Jadi tentang satu kali mandi itu bukan terdapat dalam hadis, namun pada kefahaman dia, fiqh dia. Fiqhul hadis yang ada pada diri dia itu sendiri. Yang dia keluarkan, dia letakkan dalam bab ini. Sehingga jadilah perbincangan di kalangan para ulama tentang satu kali mandi ketika menggilir isteri-isteri yang dimiliki. Begitu. Padahal tak ada isu pun tentang tu. Dalam hadis pun memang tak sebutkan. Cuma bila Imam Al-Bukhari dia keluarkan, akhirnya para ulama pun discuss lah kan tentang isu ini, boleh ke tidak dan sebagainya. Dan akhirnya keluarlah perbincangan tersebut. Jadi ini kekuatan ataupun keistimewaan, keutamaannya yang ada pada Imam Al-Bukhari sehingga dia dapat mengeluarkan banyak hukum-hukum hakam yang terjadi dalam kehidupan manusia menerusi satu hadis. Jadi sebab tu kita nampak kadang-kadang satu hadis ini ada dalam bab-bab yang lain. Kita jumpa kan, kadang-kadang saya pun tak baca lagi. Sebab apa? Dah dibincangkan pada sesi yang lepas, dalam kitab ilmu ada yang dah dibincangkan, dalam kitab wuduk pun dah dibincangkan kan. So kita nampak hadis itu dibawa lagi dalam kitab kita yang ini. So ini kita panggil sebagai kekuatan fiqh. Okay, kekuatan fiqh, ilmu fiqh yang ada pada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebab tu di sini dia kata memang begitulah kebiasaannya yang ada pada Imam Al-Bukhari yang tak boleh disangkal oleh para ulama syarah hadis. Maka pengertian lafaz yang bersifat mutlak pada hadis Aisyah radhiyallahu anha harus diarahkan kepada makna yang terdapat dalam lafaz yang muqayyad pada hadis Anas. Okey, hadis Aisyah hadisnya bersifat mutlak kerana apa? Itu soalan. Kenapa kita kata sekarang ada dua hadis ya? Kita ada hadis Aisyah, kita ada hadis Anas. Okey. Hadis Aisyah ini, dia kata hadis ini ialah hadis yang mutlak. Kenapa kita panggil ni hadis mutlak? Hadis ini kata hadis muqayyad. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia jadi muqayyad untuk hadis yang mutlak di atas? Macam nak jawab? Kalau dalam exam saya tanya. Apakah indikator mutlak dan muqayyad pada kedua-dua hadis? Soalan PhD, susah nak jawab. Lisa. Aku fail lah kalau ada exam ni. Tak datang. Macam mana dapat A ni?
Akak bicara dulu. Allah, jangan macam itu. Belajar-belajar kena faham. Kalau tak dapat jawab assignment, tak faham tu. Dia tak ulang kaji, tak belajar tu. Okey. Hadis Aisyah, dia sebut mutlak kan? Sebab apa? Hadis itu cuma kata Nabi menggilir isteri. Ini kita kata dia mutlak, maknanya umum. Menggilir isteri tu macam mana? Bila? Berapa ramai isteri? Tak sebut. Sebab tu kita kata dia mutlak. Mutlak ni lebih mudah faham dalam bahasa kita, hadisnya umum. Okey? Jadi mutlaknya letak mana? Pada menggilir isteri. Bila masuk hadis Anas, kita nampak, oh dalam hadis Anas ini dia cerita lebih lagi. Apa yang lebihnya? Masa. Berapa ramai isteri. Kan? Dia letak macam tu. Tapi dia masih lagi menceritakan tentang menggilir isteri tu tadi. Dan juga dia cerita tentang kekuatan yang ada pada Nabi SAW. Itu yang kita nampak pada hadis Anas ini, ianya adalah hadis yang lebih khusus, lebih spesifik. Muqayyad tu maksudnya lebih spesifik. Lebih khusus. Sebab apa? Ada lebih penjelasan daripada sesuatu yang umum. Jadi pada di sini kalau kita kata muqayyadnya pada apa? Masa. Masanya bila tadi? Satu malam. Ada cakap satu siang tu kan? Malam atau siang. Kemudian kekuatan Nabi SAW. Kekuatan yang berapa tadi? 30 atau 40. Okey. Seterusnya, jumlah isteri Nabi ada berapa tadi? Nak ambil 11 atau 9? 9. Okey, ambil 9. Sebab ini semasa hayat baginda lah. Kalau kita nak relatekan dengan konteks menggilir tu tadi, 9 lah. Tapi kalau secara keseluruhannya 11, termasuk yang hidup dan yang meninggal dunia. Bermakna, kita kata tadi, hadis Aisyah mutlak umum, cerita tentang menggilir isteri. Bila masuk hadis Anas, kita nampak hadisnya muqayyad kerana ada perincian-perincian yang tertentu. Kita lebih jelas masanya bila, kekuatan Nabi tu bagaimana, jumlah isteri Nabi tu bagaimana. Kalau hadis Aisyah tadi, dia sebenarnya nak cerita tentang minyak rambut yang ada. Minyak wangi yang ada pada rambut Nabi SAW. Minyak wangi yang ada pada Nabi SAW yang di atas rambut Nabi. Sebab apa? Dia kata Nabi menggilir isterinya, kemudian esok paginya didapati bahawa minyak wangi itu masih lagi ada pada helaian rambut Nabi SAW. Nak kata lepas Nabi mandi pun minyak wangi itu masih lagi ada dan Nabi dalam keadaan ihram. Itu pada hadis yang Aisyah. Tapi hadis Anas lebih memuqayyadkan ataupun lebih mengkhususkan cerita yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis tersebut. Baik. Jadi agar terjadi sinkronisasi ayatnya di antara keduanya. Dan salah satu konsekuensi logik dari mencampuri isteri-isteri dalam satu waktu atau dalam satu malam adalah diulangnya jima' seperti yang beliau sebutkan dalam judul bab. Wallahu a'lam. Okey, selesai tentang mutlak muqayyad pada hadis itu. Dalam kitab nikah, Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini atas dianjurkannya memperbanyak isteri poligami. Okey. So kita nampak dalam satu lagi hukum yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau tadi cerita tentang mandi kan? Kalau kita buka dalam bab nikah, Imam Al-Bukhari ambil hadis yang sama. Dia ambil hadis yang sama. Ini saya kata tadi, hukum fiqhnya berbeza. Dia ambil hadis yang sama, dia jadikan hadis ini sebagai dalil untuk satu bentuk dianjurkan ramai isteri. Dia guna hadis itu. Anjuran untuk memiliki ramai isteri, membanyakkan isteri dalam poligami. Beliau juga mengisyaratkan bahawa pembahagian giliran tidaklah wajib atas diri beliau. Ini merupakan pendapat sebahagian ulama. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Istakhri dari kalangan ulama mazhab Syafi'i. Sementara pendapat yang masyhur di kalangan mereka dan di kalangan majoriti ulama adalah wajibnya pembahagian giliran tersebut. Jadi bila Imam Al-Bukhari dia baca hadis tadi kan tentang Nabi menggilir-gilir isteri. Bila dia baca tu dia kata, oh kalau gitu tak wajiblah untuk kita letakkan giliran. Maknanya dalam satu malam semua isteri boleh bersama. Jadi tak payahlah hari Isnin isteri pertama,
hari Selasa isteri kedua. Tu tak kenapa ketawa? Suka terhibur makcik kat sebelah. Bagi Imam Al-Bukhari tak perlu untuk ada giliran tu. Sebab dalam satu malam dia dah boleh untuk selesaikan lah bagi dia. Cuma di sini walaupun ada pendapat ulama yang kata tak perlu, tetapi majority, majority di kalangan para ulama kata apa? Wajib. Pembahagian itu. Kenapa wajib? Kenapa wajib? Adil. Oh, kita bukan Nabi, cik. Saya suka ayat tu. Kita bukan Nabi, Ustazah. Oh, suami kita bukan Nabi. Kalau suami kita Nabi, kita redha lah ya. Tak jugalah nak redha benda. Isteri Nabi pun bergaduh juga. Kan, isteri Nabi pun bertelingkah juga. Ada perselisihan faham, ada jealousnya. Manusia biasa kan? Jadi wajib. Tak boleh satu malam semua sekaligus. Betul Cik Ya? Oh tak ada laki. Oh, kena tanya yang ada laki lah. Cik Ya kata dia tak ada laki, tak payah jawab. Okey, yang ada suami macam mana? Wajib? Uh-uh. Uh-uh. Oh. Faham? Faham, saya faham. Oh, tapi kalau satu rumah okey lah. Oh, kalau setting rumah macam istana boleh lah jauh sangat. Maknanya ada apa? Ada wing A, ada wing B ya. Okey. Oh, kuat betul ni. Ada wing A, wing B kan. Okey, isteri pertama dekat wing A, isteri kedua wing B, ketiga wing C, D. Okey. Oh, macam raja-raja dulu. Kalau rumah flat tak payahlah dekat-dekat sangat dengar. Nanti kan buat sakit hati je. Betul. Betul, buat sakit hati je. Aduh, okey, tapi kalau nak duduk serumah boleh tak? Tak digalakkan. Jadi maknanya wajib lah ni sebab kita bincang tentang giliran tau. Wajib lah untuk ada hari giliran tu. Okey, tak apa. Bincang-bincang terus ni. Apa dia cakap? Jadi dia kata gini ya, sementara pendapat yang masyhur di kalangan mereka dan di kalangan majoriti ulama adalah wajibnya pembahagian giliran tersebut. Pihak-pihak yang berpendapat wajib harus memberikan jawapannya terhadap hadis ini. Ada yang mengatakan hal itu terjadi atas kerelaan isteri yang mempunyai hak giliran pada saat itu. Sebagaimana beliau pernah meminta izin kepada mereka untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di kalangan para ulama juga bincanglah yang Nabi menggilir-gilir ni ialah kerana berlaku keizinan di kalangan para isteri, bukan ikut apa yang Nabi suka gitu kan. Jadi bila semua isteri okey, semua isteri rela dan redha, alhamdulillah lah, tak ada masalah keadaan yang sedemikian. Sebagaimana dia bagi contoh lagi dekat situ, bila Nabi sakit, Nabi minta supaya dirawat di rumah Aisyah. Duduk dekat satu tempat saja. Sebab kalau nak duduk dekat banyak tempat dah tengah sakit ni, makin sakit kita. Dia cerita apa? Cerita madu 3. Sampai mampu. Sorry. Dialog dia gitu kan. Dialog madu 3 tu kan. Sampai mampu. Sampai abang Jamil mampus. Itu dialog dia lah kan. So nak kata itu berlaku pada kalau ada satu emergency case kan, dan semua isteri semua okey lah, tak ada masalah. Sebab kita pun nak kena lihat keadaan suami tu bagaimana. Kalau keadaan suami sakit, dia tu susah kan, tak bolehlah kita pun nak dengar cakap kita saja. Lihat pada kemaslahatan.
Jadi dia kata dan terdapat kemungkinan lagi hal itu terjadi ketika jadual pembahagian giliran sudah berakhir dan kerananya beliau hendak membuat jadual yang baru. Boleh pula macam tu. Ini pendapat sajalah, pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dekat sebab tu perkataan kemungkinan kemungkinan ni tak muktamad tau. Maknanya benda tu mungkin. Mungkin saja Nabi pada waktu itu dah habis dah gilirannya. Maknanya hari ni dah tak tahu nak pergi mana. Itu maksudnya. Hari ni tak tahu dah nak pergi mana. Hari tu semua dah pergi dah. Terus sekarang hari ni nak pergi mana tak tahu. Sebab tu semualah dia pergi. Gitulah keadaan yang dimaksudkan daripada penerangan itu. Dan nak buat jadual yang baru. Jadi sebelum buat jadual baru tu semua dalam satu malam tu semua isteri Nabi SAW Nabi temui dan jumpa dan bersama. Baik, ada yang mengatakan hal itu terjadi ketika baginda baru pulang dari satu perjalanan. Jadi bila Nabi pergi musafir, biasanya Nabi akan bawa seorang isteri. Itu berdasarkan kepada undi. Siapa undinya naik, maka dia akan ikut Nabi SAW, teman Nabi SAW dalam perjalanan. Jadi bila Nabi pulang, dia kata kerana biasanya apabila melakukan satu perjalanan, beliau mengundi di antara isteri-isterinya. Lalu pergi dengan membawa isteri yang keluar undiannya. Dan sekembalinya dari perjalanan itu, beliau membuat jadual yang baru. Kemungkinan ini lebih khusus daripada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan pertama lebih sesuai dengan redaksi hadis Aisyah. Demikian pula kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama yang mana satu? Tentang pembahagian. Kemungkinan yang pertama tentang pembahagian masa. Seterusnya kemungkinan yang kedua tentang jadual yang berubah. Okay, kemungkinan yang ketiga tentang musafir. Bila balik musafir, bermakna di situ ada jadual baru. Okay, ada roster baru yang nak schedule baru yang nak dibuat oleh Nabi SAW. So sebab tu Nabi SAW menggilir isteri baginda dalam satu malam. Jadi dia kata kemungkinan pertama lebih sesuai redaksinya dengan hadis Aisyah yang umum dan juga dengan kemungkinan yang kedua. Namun mungkin juga hal itu terjadi sebelum turunnya kewajipan membahagi giliran hingga beliau meninggalkan kebiasaan itu sesudah turunnya kewajipan. Jadi nak membahagi-bahagi itu wajib ya, dia tak boleh ikut suka hati. Dia adalah hukum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keadilan tu tadilah supaya tidak ada hati-hati yang terluka. Bagi-bagi pun terluka juga kan. Bagi-bagi pun terluka juga. Tapi itulah manusia, nak kata manusia begitu. Kita tak sempurna. Okay, mesti ada terplay outnya lah, biasalah dalam hidup. Baik, Ibn al-Arabi mengeluarkan pendapat yang aneh yang mana dia berkata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perkara. Di antaranya Allah memberikan baginda satu waktu setiap hari ketika isteri-isteri baginda tidak punya hak pada waktu tersebut. Baginda boleh mendatangi mereka semua dan melakukan apa yang baginda kehendaki. Kemudian baginda bermalam dengan isteri yang mempunyai hak giliran pada hari itu. Waktu tersebut adalah sesudah asar. Dan jika beliau sibuk, maka waktunya sesudah maghrib. Jadi ini satu pendapat yang aneh lah. Dia kata Allah bagi Nabi dengan satu masa iaitu waktu asar, sesudah asar dan juga sesudah maghrib untuk menggilir isteri-isteri baginda. Setelah itu last kali barulah Nabi akan pulang ke rumah isteri yang sepatutnya menjadi giliran Nabi SAW pada waktu itu. Jadi ini bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pendapat ini sangat ganjil lah. Aneh kalau nak diambil. Itu pendapat dia lah. Okay, tak apa. Baik, seterusnya akhirnya di sini kita dah masuk kepada pengajaran ataupun faedah daripada hadis yang kita pelajari di bab kita yang ke-12 ini. Ada 3 faedah yang dikeluarkan. Pertama, Nabi SAW diberi kekuatan dalam hal jima'. Ini merupakan bukti kesempurnaan fizik dan kejantanan baginda. Salah satu hikmah banyaknya isteri Nabi SAW adalah para isteri beliau tersebut dapat mengetahui hukum-hukum yang tidak diketahui oleh ramai orang. Lalu mereka dapat menyampaikannya kepada umat. Dalam hal ini banyak sekali perkara-perkara yang baik yang telah diriwayatkan dari Aisyah
Kerana itulah sebahagian ulama lebih mengutamakannya daripada isteri Nabi yang lain. Jadi kita nampak di sini ramainya isteri Nabi bukan hanya semata-mata tentang nafsu, itu yang dia nak sebutkan di sini. Bila ramainya isteri Nabi, banyak di kalangan para isteri Nabi ini memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh orang yang di luar rumah Nabi SAW. Contohnya tentang rambut yang masih lagi ada minyak wangi itu tadi. Jadi Aisyah nampak, kan bila Aisyah nampak, keluarlah satu hukum, maknanya boleh. Kalau orang itu sebelum ihram tu dia ada minyak wangi pada rambutnya. Kalau Aisyah tak nampak, tak ada hukum itu. Jadi di kalangan setiap isteri Nabi ini mereka ada ilmu-ilmu yang tersendiri yang mereka pasti akan sampaikan. Dan Aisyah lebih banyak hadis yang dipegang daripada isteri-isteri Nabi yang lain, sebab itu dialah menjadi tempat rujuk di kalangan para sahabat Nabi SAW. Okey, yang kedua, Ibn Tin menggunakan hadis ini sebagai dalil bagi pendapat Malik yang mewajibkan hukum zihar dari budak wanita. Dasar hukumnya dikategorikan dua orang wanita, iaitu Maria dan Raihana dalam bilangan 9 isteri Nabi, dan semuanya disebut isteri. Namun hal itu dikritik bahawa digunakannya istilah tersebut adalah dari sisi penyebutan yang lebih dominan, seperti yang sudah kita jelaskan. Sejuk. Jadi tidak ada hujah bagi klaimnya tersebut. Baik, di sini maksudnya Ibn Tin bila dia lihat hadis ini, dia jadikan satu, dia jadi